Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang dimuliakan dan dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan peluang kepada kita untuk meneruskan kehidupan di atas muka bumi ini. Masih lagi diberikan kepada kita as-sihhatu wal afiyah, yang dengannya kita dapat menunaikan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla sebagai bekalan untuk kita bawa ke alam akhirat nanti, insya-Allah. Okay, muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi tajuk kita berkaitan dengan as-sa'adah ataupun kebahagiaan. Ayuhal ikhwatul fudala, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, iza aradta dunya fa'alaika bil ilmi. Apabila kamu mahukan kesenangan dunia, maka kamu wajib mempunyai ilmu. Wa iza aradta al-akhirata fa'alaika bil ilmi. Dan apabila kamu mahukan kesenangan akhirat, maka kamu juga kena ada ilmu. Wa iza aradtahuma ma'an fa'alaika bil ilmi. Dan sekiranya kamu mahukan kedua-duanya, dunia dan akhirat, kamu juga wajib ada ilmu. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, Allahu huwallazi ya'lamul ajal wa waqtaha jalla wa ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja yang tahu ajal manusia dan waktu waktu mati manusia. Kullu wahidin lahu ajalun mahdud. Setiap manusia ni dia mempunyai ajal yang terhad. Ada orang sampai 50, ada orang sampai 30, ada orang sampai 80 dan macam-macam. Mata wasala ilaihi intaha. Apabila sampai ke penghujungnya, maka tamatlah riwayat hidup manusia. Sebab itu kita tengok sehari semakin hampir kita dengan kubur, sehari semakin hampir kita dengan kubur, dan akhirnya tamatlah riwayat kita. Lakinnal makhluqa ma ya'rifu hazil asya'. Tapi makhluk keseluruhannya tidak mengetahui perkara tersebut. Saya tidak tahu bila ajal saya datang, dan tidak ada siapa yang tahu bila ajal dia datang melainkan Allah Azza wa Jalla sahaja. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa la yu'akhkhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah Ta'ala tidak akan melewatkan seseorang itu sedikit pun apabila telah tiba ajalnya. Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman lagi, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila tiba ajal mereka, tidak terlewat sedikit pun dan tidak terawal sedikit pun. Tepat masanya tamatlah riwayat manusia. Yakni dengan makna walan yu'akhkhirallahu nafsan idza jaa waqtu mautiha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melewatkan sedikit pun apabila telah tiba waktu ajal manusia. Wa qada umrha, dan tamatlah umur manusia. Wallahu subhanahu khabirun billazi ta'malunahu min khairin wa syarrin. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, sama ada yang baik ataupun yang buruk.
wa sayujazikum ala zalika, dan Allah Ta'ala akan memberi balasan kepada kamu terhadap perkara tersebut. Ayuhal ikhwatul fudala, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, anta khuliqta litas'ada. Dia kata kamu ni diciptakan untuk berada di atas muka bumi untuk kamu mendapat kebahagiaan. Dengan makna semua manusia yang berada di atas muka bumi ni tak ada seorang pun mahukan kecelakaan. Semuanya mahu kepada kebahagiaan. Wattariqu lidzalika huwa is'adul akharin. Untuk kamu mendapat kebahagiaan adalah dengan kamu membahagiakan orang lain. Okey, contohnya lah, kita hidup berkeluarga kan. Apabila kita membahagiakan isteri kita, kita layan dengan cara yang terbaik. Kita beli hadiah sekali-sekala, kita bawa makan dia ke tempat yang sedap sekali-sekala, kita bawa dia pergi jalan sekali-sekala, kita layan apa yang dia nak, dan dia bahagia, maka kita pun bahagia. Kita ada anak, kita ada anak ni, kita berikan pendidikan agama kepada anak-anak kita, dengan mereka mendapat kebahagiaan dan kita pun bahagia. Maknanya cara kita nak bahagia adalah dengan kita membahagiakan orang lain. Fakir lahzatan, cuba kamu fikir sebentar. Al-insanu la ya'ti ila hadhihi dunya liya'isha wahidan. Manusia tidak datang ke dunia ini untuk hidup seorang diri. Cuba kita bayangkan ketika mana anak kita tak ada, isteri kita tak ada, kita hidup seorang diri di rumah kita kan. Apa kita rasa? Kita rasa puas, kita rasa kesit, kita rasa boring kan. Tak tahu nak buat macam mana kan. Sebab kita memang hidup kita ni wajib ada orang lain. Sebab tu kalau siapa yang kematian pasangan hidup dia kena cari ganti supaya tidak kesit. Mak saudara isteri saya mati setelah 4 hari baru tahu bahawa dia mati kan, sebab duduk sorang. Tu bahaya duduk sorang kan. Memang kita nak hidup dunia ni, nak bahagia, memang kena ada pasangan hidup. Okey, boleh. Al-insanu bi tabi'atihi la taktamilu sa'adatuhu illa bi wujudil akharin. Manusia dari segi tabiatnya tidak akan sempurna kebahagiaan dia melainkan dengan ada orang lain. Contohnya kita datang masjid kan, kita rasa gembira ni sebab ramai. Cuba kita datang masjid, kita sebatang kara, kita seorang diri kan, tak bahagia juga kan. Maknanya duduk di mana-mana pun, di pejabatnya, di sekolahnya, di masjidnya, di mana-mana tempat kita rasa bahagia sebab ada orang lain. Falan yakuna sa'idan abadan bi mufradih. Dia tidak akan bahagia sekiranya dia seorang diri. Li ajli zalika, oleh sebab itulah, alaihi an yuwaziba ala ilaqatin ma'al akharin qa'imatan ala ridha al-mutabadil. Oleh sebab itulah manusia ni dia wajib mempunyai hubungan dengan orang lain ni yang terbina di atas redha meredai, hormat menghormati, hubungan yang baik dengan orang lain. Kita dengan isteri baik, kita dengan anak-anak baik, kita dengan kaum keluarga baik, kita dengan jiran baik, kita dengan kawan baik, barulah dipanggil mendapat kebahagiaan yang sejati. Indama yahsudul insanu ala kulli ma yas'a wara'ahu min jamalin wa buyutin kabirah wa sayyaratin fakhirah wa ratibin a'la. Ketika manusia ni dia berusaha untuk mendapat yang pertama kecantikan. Cuba kita tengok, ada beberapa orang yang nak cantik, dia habiskan duit berpuluh-puluh ribu semata-mata nak cantikkan hidung. Kan manusia Melayu ni hidung dia biasa kan. Kalau kita tengok orang Arab kan, memang hidung dia mancung kan. Dia nak comel ni, dia habiskan 30,000, 40,000 dia pergi ke Korea Selatan untuk nak cantikkan hidung dia. Itu yang pertama. Yang kedua, wabuyutin kabirah. Dan kalau manusia ni kalau ada duit, dia akan buat rumah yang besar. Contohnya macam apa, Cik Ta kan, Cik Ta yang pelakon tu lah kan. Rumah dia tu RM 10 juta. Bayangkan RM 10 juta kan. Kalau kita tengok Sultan Brunei kan, bilik bilik rumah dia tu, istana dia tu sebanyak, tak silap saya lah, 275 bilik.
Memang satu bilik bukannya senang, bukannya remeh. Nama bilik yang fakhirah, bilik yang apa yang panggil yang mahal dan sebagainya kan. Okey. Wa sayyaratin fakhirah, dan kereta yang mahal harganya. Wa ratibin a'la, dan pendapatan yang tinggi. Contoh macam kita tengok pemain bola sepak ya, Ronaldo tu kan sekarang ni setelah dia berhijrah ke kelab Al-Nasr Saudi ni, dia diberi pendapatan sebulan sebanyak RM100 juta, bukan 100 ribu, 100 juta. Setahun dia mendapat 1.2 bilion. Bayangkan, maka tak habis kan. Tapi Nabi SAW menyatakan bahawa raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang sunat subuh lebih baik daripada dunia dan segala isi dia. Sebab apa? Sebab 1.2 bilion setahun dia dapat tu, apabila dia mati, dia tak akan bawa ke dalam kubur, dia akan tinggal dunia kan. Tapi 2 rakaat sembahyang sunat ini, pahalanya akan kita bawa sampai ke syurga. Itu maknanya betapa berharganya pahala jika dibandingkan dengan harta yang di dunia ni. Fakullu haza la yamnahuhu as-sa'adata ad-daimata. Setiap disebutkan tadi, comelnya, rumah besarnya, kereta mewahnya, pendapatan yang tingginya, kalau dia semata-mata, kalau tidak diiringi dengan iman dalam dada, dia tidak memberi kebahagiaan yang berpanjangan. Berapa ramai orang yang kaya tapi bunuh diri, kan? Harta banyak tapi tidak ada ketenangan jiwa, kan? Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, sa'adatul akharin min sa'adatika. Kebahagiaan orang lain adalah juga kebahagiaan kamu. Maknanya seperti saya katakan tadi kan, bahawa kita ni, kita melihat isteri kita bahagia, kita bahagia. Kita melihat anak kita bahagia, kita bahagia. Kita melihat adik-beradik kita bahagia, kita bahagia. Kita melihat jiran kita bahagia, kita pun bahagia, kan? Fa nahnu ala safinatin wahidah. Kita seolah-olah berada di atas satu kapal. Iza sa'aina li isa'adi ba'dina al-ba'da fa kulluna saya'ishu fi sa'adatin. Kalaulah kita ni berusaha membahagiakan sebahagian kita sebahagian lain, maka semua kita ni akan hidup bahagia. Itu maknanya bahagia orang lain adalah kebahagiaan untuk diri kita. Min absatir turuqi li isa'adin nasi masalan ibtasim kullahin. Di antara cara yang paling mudah untuk kita nak membahagiakan orang lain, contohnya adalah dengan kita memberi senyuman. Kita senyum tu kan, maknanya orang lain gembira. Apabila orang lain gembira, kita turut gembira. Fal ibtisamatu, senyuman, hiya min aksaril ansyitah allati ta'udu bin naf'i 'ala al-insan. Senyuman merupakan aktiviti yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia. Kita bayangkan kalau kita balik rumah, isteri kita masam muka, Allahu Akbar, tak senyum kan, tak bahagia juga. Ataupun kita ni masam muka dengan keluarga kita, pun tak jadi juga. Jadi senyuman itu dipanggil memberi manfaat yang banyak kepada manusia. Yang kedua, ihtarim kullan nas. Hormatilah semua manusia. Wa'lam anna al-ihtiram huwa ajmalu ma tatrukuhu fi qulubil akharin. Ketahuilah bahawa menghormati orang lain itu merupakan hadiah yang terbaik yang kita tanamkan dalam jiwa manusia. Kita bayangkan kalau kita pergi makan mana-mana kan. Pernah saya makan di Bukit Jawa, kedai di Bukit Jawa tu sekali. Tuang kedai ni pongoh, backing dan tak hormat pelanggan. Lepas kita makan tu, kita dalam hati kita, demi Allah, aku tak akan singgah kedai ni sampai bila-bila. Sebab dia tak hormat pelanggan dengan backingnya, dengan pongohnya, dengan kata-kata kesatnya. Ya Allah Tuhanku, kan. Jadi maknanya cara kita nak tawan hati manusia adalah dengan kita hormat orang lain. Al-ihtiramu huwa miftahul qulub al-mughlaqah allati yaghfalu al-katsiru anha. Dia kata ihtiram ni, menghormati manusia ni, merupakan kunci kepada jiwa yang
tertutup. Kalau selama ini ditutup kan, kita hormat dia, maka dia akan terbuka kan. Fabiduniha lan yakuna hunaka siqatun. Kalau tanpa hormat, maka dikata tak ada siqah, tak ada kepercayaan. Okay. Sebab itulah suami kena hormat isteri, isteri kena hormat suami kan. Yang ketiga, wasaidin nas, sentiasalah kita memberi pertolongan kepada manusia. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala sentiasa menolong seseorang itu selagi mana dia menolong saudara dia. Kita tengok dalam kehidupan kita kan, kenapa kita ni dipermudahkan urusan kita? Kerana kita suka tolong orang lain kan. Okey, ibarat contohlah kan, macam saya ni kalau nak beli kereta kan, nak beli kereta lah, hari ni kita serah dokumen, esok pihak bank dah panggil, tolong mari tanda tangan. Maknanya sehari je, walaupun orang lain kadang-kadang 2 minggu, sebulan kan. Kita fikir-fikir kenapa? Kerana rupa-rupanya apabila kita tolong orang lain, Allah Subhanahu wa taala permudahkan urusan kita kan. Yang seterusnya, sa'id jiranak, berilah pertolongan kepada jiran kamu yang susah. Wa usratak, dan keluarga kamu. Wa asdiqa'ak, dan kawan-kawan kamu. Wa zumala'ak, dan rakan-rakan kamu. Wa sa'id kullan nas, tolonglah semua manusia. Jadi apabila kita tolong manusia, kita menjadi bahagia kan. Kalau kita kedekut, kita tak bahagia. Contohnya kalau kita jamu orang kan, kita jamu orang RM10, RM20, apa kita rasa dalam hati kita? Bahagia. Dan tak rasa pun oleh ruginya habiskan duit, tak ada. Kita rasa bahagia. Indama takunu adimal fa'idah li nafsika aw liman hawlaka fasatakunu hayatuka laysat jamilatan. Ketika mana kamu tidak memberi faedah kepada diri kamu, contohnya orang yang hisap dadahan, tak berguna kepada diri sendiri dan tak berguna kepada orang lain, fasatakunu hayatuka laysat jamilatan. Niscaya hidup kamu tu hidup yang tak comel, hidup tak molek kan. Wa 'alal aksi, sebaliknya, takunu jamilatan jiddan indama takunu mubtasiman wa tusaidun nas. Sebaliknya, hidup kamu ni hidup yang comel, hidup yang molek, hidup yang indah sekiranya kamu memberi senyuman dan kamu membahagiakan orang lain. Maknanya kamu bermanfaat untuk orang lain, maka hidup kamu adalah hidup yang sungguh indah. Ayuhal ikhwatul kurama, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, mahya sa'adatud dahraini, apakah kebahagiaan dunia dan akhirat kan? Yakhtalifun nas fi ta'rifis sa'adah, manusia berbeza dalam mentarifkan kebahagiaan. Fal faqiru yaraha bil ghina wal mal, orang miskin dia kata bahagia ni berada pada kekayaan dan harta. Dia kata kalau aku ni jadi orang kaya, oh bahagianya aku kan. Itu orang miskin. Wal maridu yaraha bis sihah, orang sakit dan terlantar di hospital, dia kata kalau aku ni sihat, oh bahagianya aku kan. Maknanya orang sakit dia melihat bahawa kebahagiaan itu berada pada sihat. Wadda'ifu yaraha bil quwwah, orang yang lemah dari segi tubuh badan, lemah dari segi ekonomi, lemah dari segi ilmu, lemah dari segi segala-galanya, dia melihat kebahagiaan itu berada pada kekuatan. Wal mahmum yaraha birhatil bal, orang yang serabut hidup dia melihat kebahagiaan berada pada ketenangan jiwa. Wazus syaibah, orang yang dah ada uban. Saya ni kan ada uban kan, yaraha bi'audati syababi quwwatih, dia melihat kebahagiaan berada pada muda. Kalau muda tu boleh kembali pada dia, bahagia dia. Itu maknanya cara melihat bahagia tu tak sama antara seorang dengan seorang yang lain. Izan, oleh sebab itulah, fas-sa'idu ghaliban huwa man kanat raghbatuhu mutahaqqiqah. Bahagia ni, orang yang bahagia biasanya adalah orang yang mendapati keinginan tadi tercapai. Contoh orang miskin kan,
tiba-tiba menjadi kaya. Oh, bahagianya dia kan. Wahya nisbiyatun takhtalifu min syakhsin li akhar. Bahagia ini tak sama. Orang ni macam ni, orang ni macam ni, orang ni macam ni. Fas-sa'adatu diddus syaqa. Bahagia itu lawan dia celaka. Okey. Ayuhal ikhwatul kurama, tuan-tuan dan puan-puan. Ad-dunya daru ikhtibarin wa imtihan. Dunia merupakan tempat menerima ujian. Ada orang diuji dengan susah. Ada orang diuji dengan macam-macam ujian. Kalau kita tengok saudara kita di Palestin diuji dengan peluru, kan? Maknanya ujian ni memang pelbagai. Sebab itulah kalau kita tengok macam mana penduduk Gaza kan, dia kata apa? Dia kata la nakhruju min Gazzata illa jususan. Kami tak akan keluar daripada Gaza melainkan sebagai jenazah. Sebagai jenazah, maknanya kentalnya jiwa mereka. Dan mereka menambah lagi, dia kata apa? Dia kata qatlana fil jannah wa qatlahum fin nar. Kami mati tapi kami ke syurga. Musuh kami mati tapi mereka ke neraka. Itulah mereka ni tak takut mati kan. Berarti mereka berjuang habis-habisan untuk mendapat kembali tanah air mereka kan. Wan nasu imma muhsinun aw musib. Manusia ni terbahagi kepada dua, sama ada yang baik ataupun yang jahat. Minhum man yaraha dara maqarrin. Di antara manusia, dia melihat dunia ni tempat yang kekal. Kalau boleh nak hidup atas dunia ni selama-lamanya. Wa yabzulu kulla juhdihi liyashbi'a kulla raghabatihi wa yuhaqqiqa kulla amniyatihi fiha. Orang macam ni yang melihat dunia ni tempat yang makar, tempat tinggal selama-lamanya bagi dia, dia akan berusaha sehabis mungkin untuk memenuhi segala keinginan dia dan untuk memenuhi segala angan-angan dia dan cita-cita dia. Sebab itulah dia tak nampak akhirat. Bagi dia dunia kan. Jadi bagi dia tak nampak akhirat. Okey. Itu golongan yang pertama. Wa minhum man wazana baina dunya wal akhirah. Di antara manusia ada yang cerdik. Di antara manusia orang yang cerdik, dia mengwazana, mengimbangi antara tuntutan dunia dengan tuntutan akhirat. Sebab kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kesenangan di dunia. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kesenangan akhirat. Kita nak dunia pun senang, kita nak akhirat pun senang. Li'annahu alima anna al-akhirata hiya darul maqar. Kerana orang cerdik ni, dia nampak akhirat adalah tempat yang kekal abadi, allati sayastaqirru biha imma fil jannah awin nar. Kerana dia tengok bahawa manusia ni sama ada akan kekal dalam syurga ataupun akan kekal dalam neraka. Itu orang yang cerdik kan. Okay. Muslimin dan muslimat sekalian, tahqiqus sa'adah takunu bi'iddati umur kama ya'ti. Untuk mendapat kebahagiaan yang sejati, wajib kita penuhi beberapa perkara di bawah ini. Yang pertama, awalan taqwa Allah. Mendapat takwa kepada Allah. Benda baik kita buat, benda jahat kita tinggalkan. Itu dipanggil takwa. Taqwa Allah subhanahu wa ta'ala min ahammi asbabi as-sa'adah fid dunya wal akhirah. Takwa kepada Allah merupakan sebab yang paling utama untuk mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau kita tengok keluarga tersebut kan, si suaminya orang yang soleh, si isterinya orang yang soleh, anak-anaknya anak-anak yang soleh. Itu adalah keluarga yang bahagia. Kalau keluarga satu lagi, suaminya tak soleh kan, isterinya pun tak soleh, anak-anak pun terbiar, itu keluarga yang tak ada kebahagiaan. Fal jannatu qad uiddat lil muttaqin. Syurga ni hanya disediakan untuk orang yang bertakwa. Wa innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala menerima amalan kita ni daripada orang yang bertakwa. Okey. Sanian, yang kedua, inna min ahammi asbabis sa'adati fid dunya
an yakuna al-qalbu mutma'innan radiyan bima qasamahu Allah Ta'ala min rizkin sabiran 'ala al-ibtila. Di antara sebab yang utama untuk mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat ialah jiwa kita ni, hati kita ni redha terhadap apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita daripada rezeki. Rezeki kita cemak ni kan. Walau bagaimanapun kita tak salah nak cari rezeki lebih kan, tak salah kan, cuma kita redalah Allah Ta'ala ni kurniakan kepada kita ni rezeki secara ni kan. Sabiran 'alal ibtila, dan kita sabar terhadap musibah yang menimpa diri kita. Sebab manusia memang ketika senang, ketika susah. Ada ketikanya dia ditimpa kegembiraan, dan ada ketikanya ditimpa dengan kesedihan kan. Jadi kedua-duanya merupakan ketentuan dan takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jiwa kita kedua-duanya kita redha, itu dipanggil bahagia. Yang ketiga, ad-du'a'u was-sidqu ma'allahi fi talabi sa'adati daraini. Kita berdoa dengan penuh keikhlasan, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia ni, dia minta, wahai Tuhan kami, berikanlah kesenangan kepada kami di dunia, tapi di hari akhirat kosong. Tu orang tak cerdik kan. Dia nampak dunia semata-mata. Isteri yang cantik, anak-anak yang berkejaya, rumah yang besar, pendapatan yang banyak, itu dia nampak kan. Dia tak nampak akhirat. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di antara manusia ada yang berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah kesenangan kepada kami di dunia, berikanlah kesenangan kepada kami di hari akhirat, dan selamatkanlah kami daripada api neraka. Itu dia panggil kesenangan yang terbaik. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Itulah mereka yang mendapat bahagian terhadap apa yang mereka kerjakan. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah Ta'ala maha cepat dari segi perhitungannya. Jadi kita minta yang kedua itulah, kita minta kebaikan dunia dan akhirat. Haitsu yazkurullahu ta'ala asnafan nas fid dunya. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan kepada kita jenis-jenis manusia. Faminan nasi man hammuhu ad-dunya faqat. Di antara manusia ni, keinginan dia hak dicari hanyalah dunia semata-mata. Yuridu mata ad-dunya, dia nak kesenangan dunia, dia nak keseronokan dunia semata-mata. Wa yas'alu anha, dia minta benda tu sahaja. Bal wa yad'ullaha min ajliha, dia minta dengan Allah Ta'ala pun dunia je, dia tak minta akhirat. Wa yaumal qiyamati ya'ti, ketika mana datang hari kiamat, dan dia datang di sana, wa laysa lahu nasibun minal khair, tak ada kebaikan sedikit pun padanya, sebab dia tak buat kebaikan. Fazadikal yaumu lam yakun yushghiluhu aw yahumuhu aslan, sebab semasa di dunia ni dia tak minta pun akhirat, dia tak kejar pun akhirat, dia tak nampak pun akhirat. Dan ketika mana dia berada di hari akhirat, wa qad fatal awan, peluang sudah pun tak ada kan. Peluang hanyalah ketika mana di dunia, tapi ketika mana dia berada di hari akhirat, nak belajar agama tak boleh dah, nak datang sembahyang jemaah tak boleh dah, nak sedekah tak boleh dah, nak buat go tu tak boleh dah kan. Waqad fatal awanu ala talabi wad du'a hinaha, ketika mana berada di negeri akhirat dah tamat segala-galanya, rugi segala-galanya. Wa minan nas, di antara manusia, man yushghiluhu amru dunya wal akhirah, ada antara manusia ni dia sibuk dunia, dia sibuk akhirat, dua-dua dia sibuk kan. Faitulubuna minallahi alhasanata fid daraini, dia minta dengan Allah kebaikan, kesenangan, kebahagiaan dua-dua kan.
wa hadha sinfu minan nas qad faza bi khairai ad-dunya wal akhirah. Manusia yang jenis ini ni adalah manusia yang mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Okey. Muslim dan muslimat sekalian, as-sa'adah fil Quran, kebahagiaan dalam Al-Quran. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ammal ladzina su'idu, adapun orang yang bahagia, fa fil jannati khalidina fiha, mereka adalah penghuni syurga. Dan penghuni syurga ni duduk dalam syurga ni buat selama-lamanya. Jadi apa guna kita kerja dunia sekiranya akhirat kosong, kan? Tapi kita nak wa ammal ladzina su'idu, adapun orang yang bahagia, fa fil jannati khalidina fiha, mereka itu masuk dalam syurga dan kekal dalam syurga buat selama-lamanya. Itu yang dipanggil kebahagiaan yang hakiki. Okey. Yakni dengan makna wa ammal ladzina razaqahumullahu as-sa'adata fayadkhulunal jannata khalidina fiha, adapun orang yang diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu masuk ke dalam syurga dan mereka itu kekal dalam syurga buat selama-lamanya. Illa al-fariqal ladzi sya'allahu ta'khirah, kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ni masuk syurga lewat. Sebab apa lewat? Siapa mereka? Wahum usatul mu'minin, mereka yang banyak dosa. Dia orang yang beriman, yang ada dalam hati dia tu iman, dia tak kekal dalam neraka, dia dibakar dalam neraka dahulu, akhir sekali ke syurga juga. Tapi kita tak silah, kan? Di mana kalau kita baca dalam buku akidah, kan, orang yang terakhir masuk dalam syurga ni, dia ni dalam neraka ni kan hitam legam, kan, kena bakar, kan. Sebelum masuk ke syurga ni, dia dibasuh dahulu di dalam sungai, basuh, cuci dulu, barulah boleh masuk ke syurga. Kita tak say, kan, macam tu, kan. Kita nak daripada awal sampai akhir syurga, kita tak nak masuk dalam neraka. Fa innahum yabqawna fin nar fatratan min az-zaman, di mana orang yang banyak dosa ni, yang tak lepas ni, memang kena duduk dalam neraka dahulu satu tempoh. Summa yakhrujuna minha ilal jannati bi masyiatillahi wa rahmati, tapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala dan kehendak dia akan dibebaskan daripada api neraka orang ini, masuk ke dalam syurga. Wa yu'ti rabbuka haula'i su'ada fil jannati ata'an ghaira maqtu'in anha, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberi kebahagiaan kepada orang yang dalam syurga ni, pemberian yang tak pernah terputus. Kalau kita tengok, kita nak makan apa-apa dalam dunia ni, kita kena ada usaha. Contoh malam ni kita kata lepas isyak nanti aku nak pergi makan roti tempayan, kena pergilah, kan. Tapi dalam syurga, terlintas sahaja nak makan roti tempayan, duduk depan mata dah. Itu maknanya dipanggil kebahagiaan dalam syurga. Okey. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, indama natahaddatsu an sa'adatid dunya wa sa'adatil akhirah, ketika mana kita berbicara berkaitan dengan bahagia dunia, bahagia akhirat, seolah-olah kita tengok dua kebahagiaan yang berlainan. Fa fil haqiqati, tapi dari segi hakikatnya, natahaddatsu an sa'adatin wahidah, tapi sebenarnya kita membicarakan kebahagiaan yang sama. Dia daripada dunia akhirat ni benda sama. La sa'adataini mukhtalifataini, bukan dua bahagia yang berlainan. Wa tabi'atu syu'ur fi kulli minhuma anna naw'iyyat as-sa'adah wahidah, innaha sa'adatu halawatul iman. Kalau kita membicarakan tentang kebahagiaan, sebenarnya kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat satu je, iaitulah halawatul iman, itulah dipanggil kemanisan iman. Sebab itulah Nabi SAW bersabda, zaqa ta'mal imani man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasulah. Di mana orang yang mengatakan bahawa aku redha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama,
dan Nabi Muhammad sebagai Rasul, itulah orang yang mendapat kemanisan iman. Dan akhir sekali, seorang cendekiawan Islam, Ibn Taymiyah berkata apa? Dia kata, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Qalu wa ma hiya? Qala innaha jannatul iman. Sesungguhnya dalam dunia ni ada syurga. Dalam dunia ada syurga. Siapa tak masuk ke dalam syurga dunia, dia tak boleh masuk ke dalam syurga akhirat. Sahabat-sahabatnya bertanya, wa ma hiya? Apakah dikatakan syurga dunia? Dia berkata, innaha jannatul iman. Ia dikatakan syurga dunia itulah syurga iman. Iman dalam diri kita ni, itu dipanggil nikmat, itu dipanggil syurga. Jadi orang tidak ada iman dalam diri dia, tak mungkin masuk ke dalam syurga akhirat. Jadi apa dapat kita simpulkan pada malam ini? Yang pertama, kebahagiaan sebenarnya apabila kita membahagiakan orang lain. Yang kedua, bahagia dunia akhirat itulah yang kita cari, iaitulah bahagia iman yang berada dalam diri kita. Jadi insyaAllah pada akan datang kita akan sambung lagi berkaitan dengan kebahagiaan ini. Banyak lagi benda kita nak cerita tentang kebahagiaan. Jadi aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.